Salam bagi semua datang ke Dongga Arena. Selepas pasukan kebangsaan berjaya mencipta sejarah apabila menamatkan kemarau panjang selama 42 tahun untuk layak ke Piala Asia secara merit baru-baru ini, ia telah membuka mata ramai pihak mengenai kualiti yang dimiliki oleh para pemain Malaysia. Beraksi dalam kumpulan E, skuad Harimau Malaya berjaya muncul selaku net juara kumpulan selepas mencatat 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Kejayaan itu ternyata membuka banyak mata kelab bola sepak serantau mengenai kualiti pemain-pemain kendalian Kim Pan Gun ini, terutama sekali pemain di barisan hadapan. Dan yang terbaru, terdapat desas-desus yang mengatakan bahawa kelab gergasi dari Thailand iaitu Biji Patum United berminat untuk mendapatkan 2 pemain dari skuad negara. Walau bagaimanapun, tiada nama yang didedahkan oleh kelab berkenaan. Sebaliknya, Biji Patum hanya mengatakan 2 pemain tersebut adalah tonggak utama yang bermain di bahagian kiri dan juga kanan. Khabar ini boleh dikatakan sebagai salah satu kejayaan buat bola sepak negara kerana kita sedia maklum kualiti liga di Thailand adalah jauh lebih baik dari liga Malaysia. Dan disebabkan itu, jarang sekali kita melihat pemain tempatan beraksi di negara jiran berkenaan. Jika desas-desus ini menjadi kenyataan, 2 pemain yang dipilih nanti akan menjadi pemain negara yang kedua dan ketiga bermain di Biji Patum United kerana sebelum ini penyerang veteran negara iaitu Nur Syahrul Idlan Talaha pernah bermain di sana selama 1 musim. Persoalannya kini, pemain manakah yang dimaksudkan oleh kelab berkenaan, dan ada beberapa nama yang dilihat berpotensi menjadi pilihan kelab tersebut. Jika melihat berdasarkan posisi iaitu di bahagian kiri dan juga kanan barisan hadapan negara, terdapat 3 nama pemain bagi setiap bahagian yang cukup berpotensi. Untuk bahagian kiri, pemain seperti Faizal Halim, Akia Rashid dan Syafiq Ahmad adalah pemain yang sering mendominasi di bahagian tersebut. Faizal dan Akia merupakan 2 tonggak yang cukup berbahaya di bahagian kiri dengan larian-larian pantas selain kemampuan menggelecek beberapa pemain pertahanan sebelum melakukan hantaran lintang, dan mereka sendiri juga mampu melepaskan rembatan ke arah gawang gol. Di bahagian sayap kiri, Pan Gun tidak mempunyai pemain pilihan, sebaliknya sering melakukan penggiliran antara Faizal dan Akia kerana kedua-dua pemain ini mampu bermain dalam kesebelasan utama. Mungkin ramai akan berkata Syafiq bukan bermain di posisi sebelah kiri, sebaliknya dia adalah seorang penyerang. Namun jika melihat kepada perlawanan lalu, Syafiq dilihat akan bermain berat di sebelah kiri sekiranya Pan Gun menggunakan 2 penyerang. Namun begitu, adakah mereka mahu berhijrah? Dan adakah kelab mereka akan melepaskan pemain tonggak mereka? Dan semua perkara ini bergantung kepada situasi semasa. Bagi Faizal, kontraknya bakal tamat tidak lama lagi. Namun pasukannya iaitu Terengganu FC telah menawarkan kontrak lanjutan kepadanya. Tetapi sehingga kini Faizal masih lagi belum membuat keputusan sama ada dia kekal ataupun tidak. Dan peluang untuk berhijrah itu masih ada. Manakala bagi Akia dan Syafiq pula, rasanya kedua-dua pemain ini berkemungkinan tiada masalah untuk berhijrah dari kelab mereka iaitu JDT, tetapi bukan secara tetap, sebaliknya secara pinjaman. Ini kerana kedua-dua pemain ini bukanlah tonggak utama di JDT dan sudah pastinya kelab boleh meminjamkan mereka ke pasukan lain jika mereka menginginkan minit permainan. Seperti Syafiq yang pada awal musim lalu telah meminta dirinya dipinjamkan kepada Kedah Darul Aman FC untuk mendapatkan minit permainan, dan ianya telah membuahkan hasil apabila dia kembali mendapat rentak. Namun berikutan kontroversi membabitkan Presiden Kedah Darul Aman FC iaitu Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor dengan pemilik JDT iaitu TMJ, tempoh pinjaman Syafiq telah dipendekkan dari 1 tahun kepada 6 bulan sahaja. Jadi Syafiq dijangka tidak akan melepaskan peluang itu sekiranya ada kelab lain yang berminat untuk mendapatkannya. Bagi Akia pula yang suka mendapat tempat dalam kesebelasan utama JDT dan minit permainannya sangat kurang. Dan seandainya dia mahu beraksi dan mendapatkan minit permainan, maka berhijrah adalah satu pilihan yang tepat.
Sementara itu untuk bahagian kanan pula, antara nama yang dilihat berpotensi adalah Azam Aziz, Safawi Rashid dan juga Arif Aiman. Pemain Seri Pahang FC Azam Aziz sebelum ini dikatakan bakal berhijrah ke pasukan lain, namun Seri Pahang FC menafikan perkara tersebut kerana Azam masih mempunyai kontrak bersama pasukan itu. Namun jika Azam mendapat tawaran bermain di Liga luar negara, rasanya Seri Pahang tidak akan keberatan untuk melepaskan pemain itu untuk melebarkan lagi kerjanya. Untuk Safawi pula, ada kemungkinan dia boleh berhijrah secara pinjaman kerana ketika ini di JDT, Pawi tidak lagi menjadi pilihan ketua jurulatih Benjamin Mora sebagai kesebelasan utama yang mana posisinya menjadi milik pemain muda iaitu Arif Aiman. Safawi juga sebelum ini pernah dipinjamkan ke sebuah kelab di Portugal iaitu Portimonense SC untuk beberapa bulan sahaja sebelum kembali ke JDT. Jadi ini adalah peluang terbaik buat Pawi untuk membuktikan kemampuannya beraksi di luar negara sekali lagi. Bagi Arif Aiman pula, peluang untuk melihat dia beraksi di Liga luar negara tampaknya agak tipis berikutan Mora sendiri pernah membuat kenyataan bahawa pemain sayap itu masih lagi belum bersedia untuk bermain di luar negara. Tambahan pula Arif kini menjadi tonggak utama JDT yang mana dia beraksi dengan begitu baik sekali ketika JDT bersaing dalam Liga Juara-Juara Asia baru-baru ini. Khidmat pemain muda itu pastinya akan ditagih bagi membantu pasukan menghadapi pusingan 16 pasukan terbaik Liga Juara-Juara yang akan berlangsung Ogos nanti. Jadi siapakah agaknya dalam kalangan 6 pemain ini yang akan menjadi pilihan biji patum? Siapapun di kalangan mereka, saingan untuk merebut tempat di biji patum tidak boleh dianggap mudah. Untuk rekod antara nama besar yang kini berada dalam pasukan biji patum termasuklah adik-beradik dari Singapura iaitu Ihsan dan Irfan Fandi, pemain kebangsaan Thailand Sarak Yuyen, Tirase Dangda, Jakapan Praisuwan dan bekas penyerang sensasi JDT iaitu Diego Luis Santo dari Brazil. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.